Perdana Menteri tegaskan harga barangan keperluan masih rendah dan stabil. Datuk Seri Anwar luah rasa kecewa dengan sindiket penyeludupan Jabatan Kastam KLIA. Amanah tegaskan pendirian tidak bersama gerakan boikot KK Mart. AMK gesa Akmal bertanggungjawab atas ketegangan masyarakat boikot KK Mart. KPN beritahu alasan lelaki Israel mahu bunuh seteru, cubaan alih perhatian. Penganalisis berpandangan peluang PH menang di PRK KKB tinggi jika pertaruh calon Melayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstep News edisi tengah hari 1 April 2024 bersamaan 21 Ramadan 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan harga barangan keperluan seperti ayam, telur dan minyak masak masih rendah dan stabil jika dibandingkan ketika di bawah pentadbiran kerajaan terdahulu. Katanya masih ada sesetengah pihak yang menyelar kerajaan Madani seolah-olah tidak melakukan apa-apa bagi menangani soal kos sara hidup rakyat. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perhimpunan Bulanan bersama warga Jabatan Perdana Menteri JPM yang dihadiri lebih 500 penjawat awam. Turut hadir Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali dan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Datuk Seri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Mengenai sumbangan asas rahmah sara pula, beliau berkata peruntukannya meningkat 5 kali ganda iaitu daripada 130 juta pada tahun 2023 kepada 700 juta pada tahun ini dengan kadar sara dinaikkan RM1,200 tahun ini berbanding 600 tahun sebelumnya. Malah kumpulan penerima sumbangan berkenaan juga ditambah dan diperluas kepada 700,000 penerima dalam kategori miskin tegar dan miskin pada tahun ini berbanding hanya 210,000 merangkumi golongan miskin tegar pada tahun 2023. Dalam perkembangan sama, beliau turut meluahkan kekecewaan dengan laporan sindiket penyeludupan membabitkan 34 anggota Jabatan Kastam di kargo lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA yang dipercayai menerima wang rasuah bernilai lebih 4.7 juta. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, walaupun ketirisan itu melibatkan satu jabatan kecil di bawah kementeriannya, ia mengakibatkan negara kerugian hampir 2 bilion. Bagaimanapun katanya, selain kes terbaru itu, beliau dimaklumkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bahawa pimpinan kanan penjawat awam masih terhindar daripada sebarang penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Pada 29 Mac, SPRM mendedahkan jumlah ketirisan melibatkan anggota kastam itu mencecah 2 bilion bagi tempoh 3 tahun lepas. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata setakat ini, seramai 34 anggota penguat kuasa dan 27 individu serta pemilik syarikat ditahan menerusi Ops Samba 2.0 kerana melindungi dan memudahkan aktiviti penyeludupan sindiket itu. Beliau berkata anggota dan pegawai penguat kuasa berusia 30 hingga 50 tahun ditahan selepas dipercayai menerima wang rasuah lebih 4.7 juta daripada sindiket bagi memudahkan kegiatan penyeludupan tembakau kunyah, rokok, arak, produk kesihatan dan alat ganti kenderaan. Amanah menegaskan pendiriannya tidak akan bersama dengan gerakan memboikot rantaian kedai serbaneka KK Supermart susulan kontroversi stokin Tatra Kalimah Allah. Pengarah Komunikasi Amanah Nasional Khalid Samad berkata, tindakan gelojoh dan emosi tanpa usul periksa
telah menyebabkan kemarahan dituju kepada pemilik rantaian kedai berkenaan sehingga berlaku insiden tidak diingini. Beliau juga menegur individu yang ingin menjadi juara tanpa mengambil peduli sama ada tindakan dan hasutan mereka adalah adil atau sebaliknya. Katanya dalam satu kenyataan, ia hanya menguntungkan pelaku sebenar kerana matlamatnya adalah untuk menghasilkan ketegangan dan huru-hara. Perkembangan itu hadir susulan dua kejadian serangan menggunakan Molotov cocktail di mana yang terbaru berlaku di Kuantan, Pahang. Serangan pertama berlaku di Bidor, Perak pada 26 Mac lepas dan mengulas lanjut Khalid berkata, amanah akan sentiasa bertindak berpaksikan prinsip keadilan, tabayun dan siasat terlebih dahulu dan tidak akan bertindak secara gelojoh tanpa usul periksa atau dipandu emosi semata-mata. Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh digesa bertanggungjawab di atas ketegangan masyarakat ekoran seruannya untuk memboikot syarikat kedai Seberneka KK Mart. Ketua Penerangan Angkatan Muda Keadilan AMK Nabil Halimi berkata, Dr. Akmal Saleh seolah-olah masih berdegil dan sehingga kini beliau masih berdalih dan tidak mengakui kesan disebabkan kegairahan dan keterlanjurannya dalam isu itu. AMK menggesa Dr. Akmal Saleh untuk mengambil tanggungjawab atas ketegangan masyarakat yang semakin berlarutan yang mula disemarakkan menerusi gesaan beliau untuk memboikot perniagaan tersebut. Katanya, pemimpin muda harus radikal menjadi penyatu idealisme bangsa Malaysia dan bukannya menjadi pemecah fabrik sosial negara ini yang sudah dibina dengan asas yang kukuh oleh bapa-bapa negara bangsa Malaysia. Kenyataan itu dibuat susulan dua kejadian serangan menggunakan Molotov cocktail dan terbaru adalah serangan di Pahang dan serangan pertama berlaku di Bidor. Serangan tersebut berlaku dalam keadaan di mana Akmal menyeru masyarakat Malaysia memboikot kedai tersebut. Polis Diraja Malaysia PDRM menyifatkan alasan yang diberikan lelaki Israel untuk membunuh ketua keluarga penjenayah Israel adalah untuk mengalih perhatian tujuan sebenarnya. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Husin berkata, ia bukan satu-satunya fakta yang boleh diterima pakai dengan mudah dalam konteks siasatan dan alasan itu boleh dianggap sebagai alasan propaganda. Pada masa ini, siasatan oleh PDRM khususnya Jabatan Siasatan Jenayah JSJ ke atas lelaki Israel yang ditahan itu adalah menjurus ke arah semua sudut dan elemen yang boleh dikaitkan dengan keberadaan suspek di dalam negara ini. Pada Jumaat lalu, Razarudin mengumumkan pihaknya menahan seorang lelaki warga Israel bersama 6 pucuk pistol dan 200 butir peluru di sebuah hotel di Jalan Ampang pada Rabu lalu. Katanya, suspek berusia 36 tahun itu mendakwa dia mencari seorang penama warga Israel yang membabitkan isu keluarga untuk dibunuh namun beliau tidak mempercayainya. Razarudin berkata, kini pihaknya memberikan tumpuan terhadap bukti dan fakta yang telah diperolehi selain mendapatkan maklumat-maklumat tambahan daripada siasatan yang dilakukan. Penganalisis berpandangan peluang Pakatan Harapan PH memenangi PRK Kuala Kubu Baharu lebih tinggi jika meletakkan calon Melayu memandangkan jumlah pengundi Melayu di DUN itu cukup signifikan. Awang Azman Pawi dari Universiti Malaya berkata, pemilihan calon Melayu boleh menarik penyokong UMNO yang tidak mengundi PH pada PRN tahun lalu selain mengimbangi kemungkinan pengundi bukan Melayu yang juga penyokong teras PH keluar mengundi rendah. Katanya, cadangan meletakkan calon Melayu merupakan langkah taktikal dan tepat untuk PH mengekalkan kemenangan di kerusi itu memandangkan dua DUN lain dan Parlimen Hulu Selangor dimenangi Perikatan Nasional. Selain pengundi Melayu di kawasan tersebut cukup signifikan. Bercakap kepada sebuah portal, beliau berkata, ia mempunyai peluang lebih tinggi apabila meletakkan calon Melayu di mana pengundi bukan Melayu akan memberi undi kepada calon PH dan pada masa sama memastikan risiko peratusan keluar mengundi rendah dapat dihadapi dengan gabungan undi Melayu dan bukan Melayu.
Sementara itu, Kartini Abu Talib dari Universiti Kebangsaan Malaysia berkata, pemilihan calon Melayu tidak akan mencecaskan sokongan pengundi bukan Melayu kepada PH pada PRK Kuala Kubu Baharu. Don Kuala Kubu Baharu terletak di bawah Parlimen Hulu Selangor yang mempunyai 46% pengundi Melayu, China 30%, India 18% dan lain-lain 5%. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstat News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstat Malaysia dan subscribe YouTube Netstat TV. Netstat Malaysia menjangkau informasi menggora inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.